Okey, boleh nampak kan. Okey, jadi saya nak minta awak salingkan nota ni. Okey, nota ni dekat kertas kecil pun tak apa. Yang di mana nota ni memang nota yang senang awak nak bawa Bila awak nak selesaikan soalan, jadi awak kena ambil nota ni letak kat tepi sekolah, tepi soalan tu. Salin Sir. Salin. Salin kat kertas. Kertas apa-apa pun boleh. Bas berwarna ke. Senang untuk awak rujuk lah. Di mana ada 3 hukum inteks dan juga ada 8 sifat-sifat lomba berinteks. Topeng ni dia dah dibagi kepada 3 bahagian ni. Okey, yang pertamanya dilambangkan sebagai inteks. Okey, bahagian pertamanya adalah inteks. Inteks awak dah belajar. Okey, masa mengenal rendah. Okey, jadi mana untuk hari ni kita cuma nak ulang kaji je. Lepas tu akan belajar search. Apa dah search? Search adalah punca okey, yang biasa awak jumpa punca kuasa 2, punca kuasa 3. Okey, itu search. Yang ketiga adalah, yang last sekali adalah logaritma. Logaritma adalah songsangan kepada inteks. Okey, dah siap. Yang hukum inteks ada 3 Yang pertamanya adalah A kuasa M kali dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey. A kuasa M. Lembu yang besar ni, okay, yang pada ke bawah ni, ini dilambangkan sebagai lombok asas. Okey, yang kuasa ni kita namanya sebagai indeks. Okey, indeks biasa kita akan sebutnya kuasa lah. Okey, tapi namanya adalah indeks ni. Okey, baik. Kalau A kuasa dengan M, bermakna A kena darab sebanyak M kali A kena darab sebanyak M kali. Contohnya kalau 2 kuasa 3, maka 2 kena darab sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Jadi itulah maksudnya. Maka dapatlah 8. Okey, jadi ada 3 hukum. Bila tengah-tengahnya operasinya adalah darab, bila berlaku pendaraban di antara dua asas yang sama,
dua asal yang sama, maka akhirnya dia akan jadi A tu akan jadi tambah di tengah tambah di tengah bagi dua indeks. Maka dia akan jadi bila digabungkan dia akan jadi A kuasa M tambah N. Darab ni akan jadi tambah pada kuasanya. Kalau bahagi akan jadi tolak pada kuasanya. Bahagi ada dua jenis. Satunya adalah dia boleh tulis pakai A kuasa M bahagi dia buat dalam bentuk pecahan. Ini pun boleh awal salin. Maka akan jadi A M tolak dengan N. Kalau contoh satu lagi, A kuasa M darab dengan A kuasa N bahagi dengan A kuasa K bahagi lagi dengan A kuasa X. Okey, kalau ke bawah ni adalah bahagi Kalau dia duduk ke bawah, bawah adalah bahagi. Okey, yang atas ni adalah darab. Maka kita akan tulis pakai A kuasa M tambah N tolak dengan K tolak lagi dengan X. Okey, walaupun kat sini dia ada darab Okey, tapi disebabkan dia duduk dekat bahagi, dia kat bawah. Bila dia duduk kat bahagi, semua ni asas intens ni akan jadi tolak. Intens ni akan jadi tolak Okey, walaupun dia darab, walaupun di antara dua ni dia darab, tapi disebabkan dia duduk kat bawah. Bila dia duduk kat bawah, dia mesti akan jadi tolak. Sebab dia bahagi. Okay, yang ketiganya adalah ini adalah kuasa bila jumpa kuasa Okey, kuasa jumpa kuasa ni dia darab kan, kurungan ni darab. Maka kita boleh gabungkan terus. Maka A kuasa MN. Okey, sifat-sifat lombok indeks. A kuasa kosong sama dengan 1. Okey, A itu adalah boleh gantikan dengan sebarang bermalah. Okey, boleh jadikan 1, boleh jadikan 100, 100 kuasa kosong, ataupun 1 kuasa kosong, ataupun M kuasa kosong. Okey, sebarang bermalah yang berkuasa kosong mesti akan jadikan 1. Okey, di mana awak boleh test awak boleh cuba. Okey, contohnya 5 kuasa kosong. Tengok apa yang berlaku. Dia akan jadi 1. 100 kuasa kosong. Dia tetap akan jadi 1 Okey, jadi sebarang bermalah yang berkuasa kosong akan jadi ke 1. Okey, ini adalah indeks negatif. Bila ada negatif tadi, kuasanya, maka dia boleh tukar jadi pecahan Okey, A kuasa negatif 1. Maka jadilah sama dengan 1 ber-A. Okey, dia akan jadi pecahan. Okey, jadi di mana? Akan jadi macam ni Okey, contohnya. Okey. Okey, contohnya 3 kuasa negatif 1. Bila ada negatif ni, maka dia akan jadi pecahan. Dia jadi 1 ber. Dia akan jadi 1 ber Okey, lepas tu 3 kuasa 1 kan. Ambillah lomboknya 3 kuasa 1 ni letak ke bawah. Okey, yang negatif tu dia akan jadi pecahan. Okey, maka kita test. 3 kuasa negatif 1. Maka jawapannya adalah 1 per 3. Maka dia akan jadi 1 per 3. Okey. Boleh Okey, contohnya kalau yang sekarang ni, saya nak yang negatif, yang satu ni saya tukar kepada power yang lain, kuasa yang lain. Okey, maka kalau 3 kuasa negatif 2, okey, kalau 3 kuasa negatif 2, rasa-rasanya apa jawapannya? Jawapannya 1/3 kuasa 2.
Yes, 1/3 kuasa 2 ataupun 1/9. Okey, maka negatif ni boleh tukar jadi pecahan. Maka jadilah 1/3 kuasa 2. Okey, jadi 3 kuasa negatif 2 kan? Ha, maka dapatlah 1/9 ya. Jadi dapatlah 1/9. Okey, baik. Faham ya semua ya? Okey, lepas tu saya tukar lagi. Contohnya, macam mana tengok ini pula? 3/4 kuasa negatif 1. Kalau pecahan, dia kuasa yang ada negatif ya. Yang dia tanpa negatif sebenarnya apa yang dimaksud dengan dia 1/4 ni? 1/4 ni sebenarnya dia songsangkan. Kalau negatif tu, ada negatif ni kan, dia akan songsangkan nombor ni. Apa yang dimaksudkan songsangkan? Songsangkan maksudnya, kalau 3 ni adalah bersatu kan. Maka bila disongsangkan, maka dia akan jadi 1/3 itu maksudnya. Dia akan jadi 1/3. Sebab 3 tu adalah 3, dia 1. Bila dia songsangkan, yang 3/1 ni disongsangkan, maka dia akan terbalikkan. Dia bersatu kan, maka dia akan jadi 1/3. Dia akan jadi 1/3 itu maksudnya. Jadi untuk soalan ni, okey, kalau dia pecahan, kalau negatif ni, negatif maksudnya dia terbalikkan. Kalau 3/1. Ini pun bersatu. Maka terbalikkan dia akan jadi macam ni. 1/3 kuasa 2. Okey, kalau yang ini 3/4 kuasa negatif 1. Okey, maka jawapannya akan cari apa? Maka kita akan nampak negatif dulu lah. Bila selesai negatif, nombor ni akan disongsangkan. Bila disongsangkan, dia akan jadi 4/3 kuasa 1. Okey, negatif ingat dah. Negatif tu adalah dia nak songsangkan nombor tu. Nombor asas tu. Okey, atas bawah tu akan terbalikkan. Okey, bila dah terbalikan, maka kita dah boleh buang negatif. Okey, maka akhirnya dapatlah 4/3 juga. Sebab dia kuasa 1 kan. Bila 1 ni masukkan pun tetap 1 lah. Okey, tetap dia akan jadi sama lah dia punya nilai tu. Okey, contohnya kalau siapa boleh selesaikan soalan ni, kalau 2/3 kuasa negatif 2. Cepat. 2/3 kuasa negatif 2. Berapa jawapannya? Cepat. 3/2 Tanpa menggunakan kalkulator. kuasa 2. Ulang sekali, kuat sikit. 3/2 kuasa 2. 3 3/2 3 kuasa per 2. 2 kuasa 2. Okey, jawapan akhir. Cuba kembangkan. 9/4. Ya, 9/4. Yes, very good. Okey, jadi di mana kita pun boleh buat macam ni. Okey, iaitu kita boleh, yang pertama, step pertama ni, kita boleh hapuskan negatif dulu. Hapuskan negatif dia akan jadi 3/2 kan? Kuasa 2. Sebab terbalik. Okey, maka akhirnya akan jadi 9/4. Okey, ataupun step yang lain. Okey, tak semesti kita nak buat negatif dulu. Kita buatlah kuasa 2 dulu. Kalau kuasa 2 kan masukkan, dia akan jadi 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 akan jadi 4/9. Negatif 1. Akhirnya tinggal negatif, baru kita terbalikkan. Maka jadilah 9/4. Okey, jadi ada banyaklah kaedah Okey. Ini dah soalan apa tu? Yang prinsip yang ketiga lah, sifat yang ketiga. Okey, sifat keempat ni, ini adalah bila ada kuasa ni, kuasa boleh masukkan Kuasa boleh masukkan, ni tak ada masalah. Okey, yang ini pula, ni pun sama, soalnya ini sama, cuma bezanya adalah satu taraf, satu bahagi. Okey, pada tengah bahagi sama je. Dia akan dapat, bila pecahkan, kembangkan, dia akan dapat, serta-serta akan dapat kuasa N lah. Okey, contohnya kalau saya letaknya sebagai 3A per B kuasa 2. Okay, bermakna nanti 2 ni masukkan akan jadi semuanya akan dapat 2. Betul lah maksudnya. Tapi ini hanya bila kita nak kembangkan kuasa ni, hanya berlaku sekiranya dia adalah menggunakan operasi taraf dengan bahagi Kalau dia guna operasi tanpa dengan tolak, tak boleh
Contohnya 3 tambah A kuasa 2. Yang A ni jangan pula awak masukkan kuasa 2 kat dalam ni. Tambah tak boleh. Tambah tolak tak boleh. Okey, kalau dia tambah tolak dia bermakna kalau kuasa 2 dia bermakna dia akan gunakan hukum kat sini. Okey, gunakan hukum ni. Okey, 2 ni kena taruh sebanyak 3 kali. Okey. A kena taruh sebanyak M kali. Itu maksudnya. 2 kena taruh sebanyak 3 kali. Okey, jadi ini pun sama. 3 tambah A kena darab sebanyak 2 kali. Maka dia akan jadi 3 tambah A darab dengan 3 tambah A. Itu maksudnya. Okey, yang ni pun sama sebenarnya. 3 kena darab 2 kali, A kena darab 2 kali, B kena darab 2 kali. Okey, jadi maka dapatlah ini. Okey, faham Yang ini tak boleh, tambah dengan tolak tak boleh. Itulah mistake yang pertama yang biasanya belajar yang buat. Dia masukkan kuasa 2. Okey. Jadi bayangkan kalau lagi masukkan kuasa 2, tambah pun masuk 2, ini pun tak kuasa 2. Apa nak jadi macam ni? Okey, tak boleh jangan buat silap Okey, jadi yang keenam, ni adalah punca. Okey, ini adalah intes percahan. Intes percahan. Biasanya punca kuasa 2 ni okey, kita akan tuliskan sebagai kita akan tukarlah punca ni ke dalam bentuk pecahan 1/n. Formulanya adalah 1/n. Okey, dan mana yang keluar ni kita akan tentukan n. Ini adalah formula yang betul. Okey, jadi apa yang n ni? N adalah dia punya bilangan kuasanya, nombor kuasanya. Kalau dia kuasanya 2, maka dia akan jadi 2 kat bawah. Dia akan jadi pecahan 1/2. 1/2. Okey, jadi di mana kalau dia adalah contohlah dia akan jadi macam ni punca kuasa 3 lah. Okey, punca kuasa 3. Maka dia akan jadilah A kuasa 1/3. Okey, A kuasa 1/3 Okey, ini dah sama. Ini sama. Okey, baik. Seaja satu lagi teknik Okey, mungkin ada juga ada belajar dia tak berapa nak apa tau. Dia tak boleh nak ingat ini. Okey, guna konsep macam ni Yang penting kita kena fahamkan konsep Okey, saya bagi contoh Okey. Kalau 2A sama dengan 4. Okey. Maka A sama dengan 2 pindah sebelah seperti darab kan. Bila bawah sebelah kan jadi apa? Dia akan jadi 1/2 kan. Betul tak? Akan jadi bahagi kan, betul? Ataupun jadi 1/2 kan. Okey, 1/2 tu bahagilah sama je lah. Okey, inilah konsep senang awak ingat. Okey, ataupun contoh macam ni. Kalau A ber-5 sama dengan Y, maka nak cari A, maka dia akan jadi 5Y kan. Kenapa dia jadi 5Y? Sebab bila pecahan 1/5 ni bawah sebelah, maka dia akan jadi 5. Dia terbalikkan. Maksudnya 5 ni dia akan naik ke atas. Okey, bila dia pindahkan. Jadi, kalau 3/5 A sama dengan X. Jadi, apa nilai X tu? Macam mana kita nak ungkapkan A dalam sebutan X? Maka A sama dengan kita boleh pindah sekali 3/5. Bila 3/5 bawah sebelah dia akan jadi apa? Rasanya dia akan jadi apa? Kalau 3/5 kita bawah sebelah, maka dia akan jadi 5/3X. Ini awak pernah belajar tak? Rasanya pernah kan? Okey. Benar. Bila kita bawah sebelah, kita 2 ni bawah sebelah dia akan songsang. Dia akan jadi 1/2. 1/5 bila songsang akan jadi 5/1. Okey. Bila dia itulah maksudnya bawah sebelah. Bahagi jadi darab jadi bahagi. Itulah maksudnya. Ini darab jadi bahagi.
Okey, ini akan jadi, ini bahagi jadi darab. Okey, kalau yang ini sama je lah. Kalau 5/3/5 ni kalau kita bawah sebelah, 5 akan naik atas. 5 akan naik ke atas dulu. Lepas tu 3 bawah sebelah akan jadi bahagi. Akan jadi bahagi. Maka bila bandingkan dia punya jawapannya, okey, sebenarnya bila kita bawah sebelah, dia boleh terus terbalikkan. Yang terus terbalikkan. Okey, maka bila kita apply kan konsep ini pada apa tu, kita apply kan pada sini. A kuasa 2 sama dengan Y. Maka kalau kita nak cari A akan jadi apa? Kuasa 2 kena pindah sebelah kan? Kuasa 2 kalau bawah sebelah akan jadi apa? Dia akan jadi Punca kuasa. punca kuasa 2. Atau A bawah 2 bawah sebelah, kita guna konsep yang tadi. Ni. Kalau 2 bawah sebelah akan jadi pecahan kan, dia balik. Dia akan jadi 1/2. Jadi mana kita mainkan kuasa kat sini. Kuasa pun boleh pindah Kuasa pun pindah. Bila kuasa bawah pindah, 2 akan jadi 1/2. 2 pindah ke sebelah akan jadi 1/2. Okey, mungkin ini adalah merupakan ilmu yang baru untuk awak. Okey, tapi ini memang kalau jumlah kuasa ni, ini adalah ilmu yang sangat-sangat berguna. Ilmu yang sangat-sangat berguna. Okey, tolong hafal Okey, jadi 3 A kuasa 3 sama dengan X. Bila kita nak pindahkan 3 ke sebelah, okey, sama ada awak boleh jadilah punca kuasa 3. Boleh jadi punca kuasa 3 ataupun awak boleh jadikannya sebagai 3 bila bawah sebelah. Okey, dia boleh jadi punca kuasa 3 ataupun dia boleh jadi 1/3. Maka di mana ini adalah sama. Okey, di mana bila dia punca kuasa 3, dia juga sama dengan bentuk pecahan 1/3. Dia sama dengan pecahan 1/3. Okey, contoh ada juga soalan dia, mungkin dia soalannya macam ni. A kuasa 2/3 sama dengan, contohlah, sama dengan 27. Tak nak. A kuasa 2/3 sama dengan 9. Okey, contoh je. Carikan nilai A. Carikan nilai A. Habis. Cuma kat sini. Tak tahu nak buat macam mana. Okey, jadi kita pintarlah. 2/3 bawah sebelah. Akan jadi apa? Okey, 2/3 bawah sebelah kuasa. Maka dia akan jadi 3/2. Akan jadi 3/2. Maka akhirnya 9 tu kita kecilkan. 3 kuasa 2. 3/2. Okey, bila dah kecilkan, kita boleh kecilkan. Sebab kenapa? Sebab kita dah hapuskan bawahnya dulu. Kalau kuasa bawah dia mesti dihapuskan. Kalau tak nanti kuasa akan jadi pecahan. Okey, bawah kena hapuskan. Kenapa? Macam mana kita hapuskan? Kita kena cari kat inteks yang sama dengan bawah. Kalau dia 2, maka kita akan fikir 9 tu macam mana nak jadikan 3 kuasa 2 nak jadi kuasa 2 Bila nak jadi kuasa 2 mestilah 3 kuasa 2. Okey, bila dah sama, maka kita gunalah kat sini, kita gunalah hukum yang sifat yang ke bahasa cari hukum yang ketiga. Okey, itulah pentingnya senarai ni mesti ada kat sebelah tangan awak. Okey, bila awak buat tu awak boleh rujuk. Okey. Yang ini lah gunanya hukum yang ketiga. Jadi pada taraf pastinya bila boleh taraf 3 tengok 2 dengan 2 matikan. Maka dapatlah 3 kuasa 3 maka dapatlah 2/7. Dah. Okey, itulah jawapannya. Jadi bila kita nak cek balik, jawapan kita ni betul ke tak? Tak semesti kita nak check yang jawapan di belakang buku. Kita boleh masuk balik 27, masukkan balik 27. Ini okey. Bila kita nak tekan karakter ni yang melibatkan pecahan ni, tolong ambil perhatian sebab memang ramai yang buat salah. Bila dia terus masukkan 2/3 ni, 27 kuasa 2/3 contohlah. Dia akan dapat 243. Tak nampak. Dia akan dapat jawapan macam ni. 243. Kenapa lain pula? Sebab bila awak tekan macam ni, awak masukkan 27 27
kuasa 27 kuasa 2. Kuasa 2 bertiga. Kalkulator ni dia akan baca bertiga ni adalah berkeseluruhan. Dia akan baca macam ni. Nampak tak apa yang saya tulis? Dia akan baca macam ni. Ini dah komennya. Jadi memang jauh beza dengan yang apa yang kita nak. Okey, di mana kalau pecahan tu kalau dia punya apa tu kuasanya adalah 2/3 ke atas dalam bentuk pecahan, di mana bila kita letak kuasa ni, kita nak melibatkan semua ni, maka kita boleh letaklah kurungan. Baru kita letak kuasa. Mesti tambah kurungan. Mesti tambah mesti dalam kurungan bila nak kuasa. Okey, maka dia akan jadi bahasa kita pergi back. Okey, contohlah awak tak nak, awak malas nak buang semua kan. Awak lebih back. Okey, sampai ke sini kan. Ini yang mulanya yang kita dah tambah kurungan kan. Bila kita tambah sesuatu, kita tekan shift. Okey. Kita tekan shift, tekan delete. Okey. Delete lawannya adalah insert ya. Okey, atas akan jadi insert. Jadi shift delete. Maka awak punya yang ini, okey, dia akan jadi tukar petak. Nampaklah dia akan jadi petak. Sebelum ni bukan petak. Dia akan tukar jadi petak. Petak je maksudnya yang sekarang ni awak nak insert. Apa yang awak nak tambah kat situ. Jadi sekarang saya nak tambah buka kurungan. Tekan dan buka kurungan. Okey, lepas tu bagi akhir sekali tutup kurungan. Okey, sama dengan 9. Okey, betul lah jawapan 9. Betul, tepat sekali. Okey, jawapan 9. Okey. Okey, jadi yang lain pun setarangkan semuanya sama. Okey, semuanya sama. Ini yang ini dia pecahkan ya. Dia pecahkan macam mana? Dia akan pecahkan macam ni. Dia cukup boleh pecahkan. Okey, M kuasa M. Okey, A kuasa dengan M per N ni. Dia pecahkan M dengan N ni. Okey, dia pecahkan macam ni. M dengan dengan ber N kan. Dia akan jadi M taraf dengan 1 per N. Dia pecahkan sepecah ni kepada M taraf dengan 1 per N. Hasil sama juga dengan M per N. Lepas tu 1 per N ni kan pecahan kan. Kalau tengok sini 1 per N dia akan tukar kepada punca kuasa N. Jadi bila dia tukar kepada punca kuasa N, 1 kuasa M tu dia tak dalam. Jadi sama je. Tapi memang kita jarang pakai yang apa tu sifat yang ke-8 untuk selesaikan soalan. Okey, baik. Kita sekarang ni saya nak minta awak kedapkan buku modul awak. Kedapkan buku modul awak. Okey, jadi kita akan pilih beberapa soalan ni. Akan pilih beberapa soalan untuk buat perbincangan. Okey, soalan yang saya akan pilih ni adalah soalan E lah. Okey, saya akan pilih soalan E 1E. Negatif 8 kuasa dengan negatif 2/3. Tengok. Oh, yang ini ada pecahan, intens pecahan, ada lagi negatif ya. Okey, intens negatif. Jadi bila cuma soalan macam ni, kita kena selesaikan, negatif dulu pun boleh. Mana-mana boleh sebenarnya. Okey, tapi kita buat negatif dulu lah. Okey, jadi bila selesai negatif tak apa? Negatif kan terbalik kan? Maka dia akan jadi 1 ber. Okey, dia ber 1 kan? Dia 1 ber negatif 8 kuasa. Bila dah jadi 1 ber, negatif dah dapat masuk. 2/3. Okey. Ini awak kena selesaikan tanpa menggunakan kalkulator. Kalau ini awak boleh tekan kalkulator, boleh dapat jawapan. Negatif 8 kuasa dengan kurungan 2/3. Boleh dapat jawapan. Tapi kalau tak ada kalkulator,
maka kita akan guna konsep penghapusan. Iaitu kita akan samakan dengan pembawa. Kita akan fikirkan macam mana 8 ni nak samakan dengan kuasa 3 ni. Baru kita boleh matikan. Okey, jadi kalau 8 ni, 8 adalah sama juga dengan 2 kan. Okey, 2 kuasa 3 kan. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. 2 per 3. Okey, maka 3 boleh matikan. Okey, maka dapatlah 1 per -2 kuasa 2. Okey, jadi akhirnya dapatlah 1 per, jadi -2 taruh 2 kali, -2 jumpa -2 akan jadi positif 4. Jadi jawapannya adalah 1 per 4. Okey, boleh faham ya. Soalan 2 pula. Soalan 2 saya akan ambil soalan 2 macam mana ni. Soalan 2 saya ambil soalan D dah. Okey, 2 per 3 kuasa 3 bahagi dengan 3 per 2 kuasa -1. Kuasa -3. Okey, baik. Yang ni kita boleh kembangkan dulu pun boleh, ataupun kita tunggulah. Kita selesaikan yang sebelah dulu. Yang ada negatif. Okey, bila ada negatif, maka dia akan jadi 1 per ataupun dia terbalik. Okey, dia akan terbalikkan. Dan maka dia akan jadi 3 per 2 per 3 ya. Kuasa 3. 2 per 3 kuasa 3. Maka akhirnya, maka jawapannya berapa? Jawapan tarafnya jadi 1. Kenapa dia boleh jadi 1? Sebab, tengok kat sini, ini yang sama. Bila dua benda ni sama, X bagi X, tambah 1. 3 bagi 3, tambah 1. 100 bagi 100, tambah 1. Okey, tak kisah ada kuasa apa, A kuasa M bagi dengan A kuasa M, tambah 1. Okey, bila ada bagi nombor sama dia tambah 1 lah benda kecilkan. Okey, maka ini tak payah dia kita lakukan pun tak apa sebab dia memang sebiji sama kan. Okey, sebelum bagi 10 pun tukar 1. Okey, jadi terus saya akan jawapan untuk soalan 3. Okey, kita teruskan kepada yang ini pula. Soalan 3. Soalan 3 ni, okey, ni kuasa. Dia ada kuasa kat kurungan ni, luar kurungan ni. Maka kalau ada kuasa kat luar kurungan, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang ketiga. Sesuai guna hukum yang ketiga. Jadi, kuasa 3 ni kita akan masukkan dulu. Maka dia akan jadi 3 kuasa 3 tarat dengan 2 kuasa 2 kali 3 akan jadi 6. Y kuasa 3 tarat dengan 3 kuasa 4 3 kali 4 12 bahagi dengan X 16 tolak Y. Y kuasa 2. Okey, jadi kat sini kita cari seperti yang sama. 3 kuasa 3 akan dapat 27. 3 kali 3 kali 3. Okey, yang ini pula. Kalau untuk S kita boleh selesaikan. Okey, dengan gabungkan dia. Okey, seperti yang sama. Kalau menggunakan operasi tarat dengan bahagi, kita guna hukum 1 dengan hukum 2. Tarat akan jadi tambah, bahagi akan jadi tolak pada indeksnya. Jadi X, tuliskan X, 6 tarat akan jadi tambah. 6 tambah dengan 12, bahagi akan jadi tolak. Tolak dengan 16. Untuk Y pula, 3 tarat akan jadi tambah. Tak ada, bukan. Ini bukan X, bukan Y ya. Silap. Okey, kita nak cari seperti yang sama je. Ni Y dengan Y. Y ada 2 je. Okey, ni tak ada. Okey, Y
Kuasa 3 bahagi dengan Y kuasa 2. Jadi tolak. Maka akhirnya tak apalah 27 X kuasa 2 3 tolak 2 Y. Itulah jawapannya. Okay, bagi kepada B pula. Apa yang terjadi kalau dia adalah tanpa dengan tolak? Bila tanpa tolak tu, kita jangan buat kesilapan. Okey, bila tanpa tolak kata tengah ni tanpa tolak kan. Jangan kita pula tukar atas jadi darat dengan bahagi. Tak boleh, kita tak boleh terbalikkan ni. Okey, bila dia nak gabung, kuantitas bila gabung, dia mesti mula dengan yang tengah-tengah pasti mesti taraf dengan bahagi. Okey, baru dia boleh gabungkan jadi tambah dan tolak. Okey, tapi untuk yang ni kita tak boleh buat, kita tak boleh terbalikkan simpul Terbalikkan simpul tu salah. Ini adalah misconcept. Ini misconcept. Okey, kalau tanpa dan tolak macam mana kita selesaikan? Kalau dia menggunakan operasi tanpa dan tolak. Bila dia menggunakan operasi tanpa dan tolak tu, yang ini kita kena menggunakan kaedah faktor. Kita akan menggunakan faktor. Faktor apa? Faktor kan sebutan yang sama. Kalau kat sini apa yang sebutan yang sama? Kita akan jumpa pada tiga sebutan ni. Tiga-tiga sebutan ni mempunyai satu sebutan yang sama. Iaitu sebutannya adalah 3 kuasa X. Faktorkan sebutan yang sama. 3 kuasa X tu sama. Jadi kita perlu faktorkan 3 kuasa X. Okay, jadi sebelum kita faktorkan, kita tak boleh yang ini. Sebab ini ada gabungan dua intens. Kita tak boleh nak keluarkan 3X terus. Nanti 3 kuasa 2 je. Tak boleh. Ini pun tak boleh. Kita tak boleh nak keluarkan 3X. Nanti dengan kuasa ni 1. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena leraikan dulu. Yang ini kita pecahkan balik. Kita kena leraikan terlebih dahulu. Bagi asas yang mempunyai dua intens. Okey, macam mana kita nak leraikan? Bila kita leraikan, kita tengok balik kepada hukum 1 dan hukum 2. Okey, leraikan maksudnya kita akan ambil ini tampakkan input sama kan? Kita akan tukar balik kepada darab. Kita akan pecahkan semula. Okey, kalau A tu, okey, kuasa M tambah N, maka MN tu kita kena pecahkan balik. Okey, kalau yang darab tanpa akan jadi darab. Tolak akan jadi bahagi. Itu konsepnya. Okey, kat sini. Okey, kita tengok dulu kat sini. Okey, ini adalah tambah 2 kan? Ini X, ini tambah 2. Macam mana kita pecahkan? Kita pecahkan macam ni. Okey, maka dia akan jadi 3X. Okey, darab dengan ataupun you boleh guna darab ataupun guna kurungan boleh. Kurungan sama dengan darab 3 kuasa positif 2. Positif tu tak payah tulis. Itulah kira pecahkan. Okey, ataupun tulis 3X darab dengan 3 kuasa 2 pun boleh. Mana-mana satu cara penulisan. Okey. Lepas tu tambah dengan 3X. Okey, lepas ini pula macam pecahkan sama juga. Tolak dengan okey, 3 kuasa X walaupun dia ada negatif, dia akan jadi pecahan kan ber kan. Okey, itu kita buat kemudian. Ataupun apa tanpa pun boleh. Ber dengan 3. Ber dengan 3 pun boleh. Okey. Ataupun boleh dengan kaedah 3 kuasa negatif 1. Okey, kalau dia ada 2 intens, maksudnya kita akan pecahkan asas ni balik kepada 2 Kita akan pecahkan kepada 2. Okey, kemudian baru kita faktorkan. Okey, nak faktorkan apa? Faktorkan yang sama. Faktorkan 3 kuasa X. Okey, bayangkan kalau ini, yang ini, bila kita keluarkan 3 kuasa X, maka yang tinggal tu adalah 3 kuasa 2 lah. Yang tinggal 3 kuasa 2. Okey, yang sebutan tanpa dengan sebutan kedua pula, 3 kuasa X bila dia difaktorkan, maka habis lah dia. Maka dia dah habis. Tak ada apa-apa. Kalau tak ada habis, kita tulis balik 1. Kita akan tuliskan sebelum buat start tu yang jangan letak kosong Okey, yang ni pula tolak dengan kalau 3 kuasa X difaktorkan, maka yang tinggalnya adalah 3 kuasa negatif 1.
Okey, maka yang ini kita selesaikan. 3 kuasa 2, 9. Tambah 1. Tolak dengan 3 kuasa dengan 1. Akan jadi 1 per 3 kuasa 1. Sama kan? Bila dia 3 ni, bila negatif, negatif kan tadi kena buat pecahan kan? 3 ni akan letak kat bawah. Dia akan ber dengan 3. Maka sama lah. Akhirnya jangan turun juga. Jangan turun juga ke bawah. 1 per 3. Maka akhirnya dapatlah 3 kuasa X. Ini selesaikan 10. 10 tolak 1 per 3. Awak tukar kalkulator pun boleh. Okey, maka akan jadi 10 kali 3, 30 tolak 1, 29 per 3. Ni dia. Okey, dah kita dah mempermudahkan. Okey, dalam tunggal, dalam pecahan tunggal. Tapi ini boleh selesaikan lagi. Kita boleh teruskan lagi. Kenapa? Kalau kita tengok sini, ada lagi 3 tau. Okey, maksud ini kita tak habis lagi. Ini pun kita boleh selesaikan lagi. Okey, di mana seperti per 1 kan. Okey, maka kita boleh turun ke pindahkan ke sebelah. Jadi, kalau bahagi, maka kuasanya akan jadi, kita guna balik yang ini, ukur yang kedua. Bila bahagi, kita boleh gabungkan dua asas tu, jadikan tolak. Maka akhirnya 3 kuasa X tolak 1, barat dengan 29. Inilah, okey, jawapan yang terringkas tadi. Okey, jadi awak nanti boleh cuba boleh cuba buat soalan dalam audio Okey, baik. Ya, sebenarnya saya nak banyak lagi soalan kita bincang. Okey, tak apalah, nanti kita sambung, kita boleh sambung juga pada hari Rabu Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita yang ni kita senang cepat Saya kena selesaikan 2 soalan dalam 3 minit. Okey, jadi yang ini pun kita boleh apa tu? Kita kena fotokan sebab dia tengah-tengah ni adalah tolak Operasi yang di tengah-tengahnya adalah tolak. Kalau tolak memang kita tak boleh nak tabung. Jadi caranya kita bila jumpa tolak ni kita kena fotokan. Fotokan apa? Fotokan sama, sebutan yang sama. Jadi apa yang sebutan yang sama yang digunakan kat sini adalah dia gunakan 5 kuasa M lah. 3 ada 5 kuasa M. Jadi fotokan 5 kuasa M. Jadi sebelum kita foto, kita kena daraikan dulu. Pecahkan semula. Maka dia akan jadi 5 kuasa M darab dengan 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa M darab dengan 5 kuasa 2. Tolak dengan 5M, bahagi dengan 5M. Okey, bila dah pecahkan, baru kita fotokan. Okey, yang atas tu kalau dia boleh fotokan 5 kuasa M. Bila 5 kuasa M dikeluarkan, maka atasnya tinggal lagi 5 kuasa 2. Tolak dengan 5 kuasa M bila difotokan, maka dapatnya 1. Bahagi dengan 5 kuasa M. Okey, jadi untuk menyimak semula, okey, awak punya perfaktoran ni sama ada betul ke salah, awak boleh masukkan balik. Cuba masukkan gantikan balik. Boleh tak tambah balik yang atas. Okey. 5 kuasa M kali 5 kuasa 2, dapat. 5 kuasa M kali 1, maka dapatlah 5 kuasa M. Okey, last sekali yang ni. Yang ni kita boleh selesai ke atas. Pada masa sama, boleh buat serentaknya adalah kita boleh matikan 5 kuasa M. Sebab atas bawahnya sama, kita terus matikan. Jadi 5 kuasa 2, 25 tolak 1, 24. Okey, itu jawapannya. Soalan D pula. Soalan D adalah, okey, ini kita nak mempermudahkan. Bila mempermudahkan, okey, kalau bila jumpa punca ni, punca kuasa 3, maka ia merupakan indeks pecahan. Kita tukarlah balik kepada pecahan 1 per N. 1 per N. Maka akan jadi A kuasa 2, 1 per 3. Sebab puncanya 3 kan. Darab dengan A kuasa negatif 3, kuasa 1 per 2. Okey, maka kita kembangkan 2 kali 1 per 3 akan jadi 2 per 3.
darab dengan negatif 3 kali dengan 1/2 akan jadi negatif 3/2. Okey, masuk hukum yang pertama, darab bagi asal sama akan jadi tanpa pada kuasanya. Jadi A kuasa 2/3 tambah dengan tolak 3/2. Okey, yang ini awak boleh cubalah tekan komputer ke. Okey, untuk dapatkan jawapannya adalah 326. Taruh silang 3 kali 2 6. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. Okey. Maka akan jadi negatif A kuasa negatif 5/6. Dan itulah jawapannya. Ataupun negatif tu kalau nak hapuskan akan jadi 1 A kuasa 5/6. Ini pun boleh. Okey, baik. Sekarang dah 8.30. Okey, last so akan berhenti kat sini. Okey, setakat ni semua okey tak? Boleh faham tak apa yang saya dah sampaikan tadi? Boleh, sir. Boleh? Okey. Susah sangat. Boleh lah. Boleh lah. Okey, tak apa. Sebab awak tengah je kan. Awak belum lagi apply kan. Belum lagi buat kan. Jadi sekarang ni, lepas ni saya akan saya nak awak buat soalan dalam modul Buka surat 77 dengan 78. 77 dan 78. Contoh soalan 78 ni, selesaikan masalah ni. Ni awak tak sebenarnya awak dah belajar. Okey, tapi belum lagi buat ulang ngaji lah untuk awak. Okey, yang ni saya akan buat masa hari Rabu ni. Okey, tapi kalau siapa yang nak test dulu soalan 4 ni memang boleh. Awak boleh test dulu. Dan terpaksa anda dia awak sembang jawapan. Okey, sembang jawapan dengan cikgu lah. Okey, nanti saya akan terangkan soalan nombor 4 tu. Okey, jadi sampai sini je lah kelas kita pada hari ni. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Pastikan Rabu ni semua hadir lah kan. Okey, hari ni dah ada berapa orang? 4 orang tadi 4 Okey, baik. Itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi hari Rabu. Terima kasih kelas. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, welcome.